2014 ini. Datuk Yang Bertuah, Yang Berhormat Perdana Menteri, semasa memulakan bajet baru ini, memulakan dengan membaca ayat Quran surah Al-Qasas ayat 77. Jadi saya berharap bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri serta Menteri Kabinet sekalian akan melaksanakan bajet ini mengikut acuan Islam. Dan sememangnya dan sepatutnya pun kita menggunakan acuan kini, kerana kita semua adalah milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Milik Allah apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, juga di dalam perut bumi. Datuk Yang Bertuah, bajet adalah perkara biasa bagi sebuah kerajaan negeri ataupun keluarga ataupun negara. Dan kalau kita lihat bajet yang dibentangkan baru ini merupakan kesinambungan kepada bajet defisit yang sudah 16 tahun berlarutan ataupun berturut-turut. Bajet defisit sebenarnya akan memberi tekanan kepada kerajaan, sama seperti bajet sebuah keluarga. Sekiranya keluarga yang banyak berhutang ataupun membelanja mengikut kemahuan tanpa memikirkan tentang pendapatan, maka mereka akan terdedah kepada tekanan. Tekanan-tekanan ini akan mengurangkan produktiviti mereka dan mereka boleh terdedah kepada kesalahan-kesalahan lain seperti tidak datang kerja, ponteng, rasuah dan sebagainya. Begitulah juga dengan kerajaan. Apabila kerajaan kita saban tahun meningkat hutangnya, kerajaan dengan sendirinya berada dalam keadaan tekanan. Jadi tekanan ini akan dibawa ke mana? Sudah tentunya dia akan tekanan kerajaan ini dia akan menekan pihak yang lebih lemah, yakni rakyat. Sebagai contoh, dalam bajet baru ini dan terbaru, contohnya ialah senang, gula, minyak masak, petrol. Walaupun tidak naik kata setengah orang, dipotong subsidi, tetapi yang pasti barang-barang ini naik harganya. Kesan kenaikan harga ini ada dua. Satu, kesan secara langsung dan kesan secara tidak langsung. Kesan secara langsung ini pun tidak dapat ditampungi oleh BRIM yang kita sibuk-sibuk itu. Berilah BRIM, tak apa BRIM. Tetapi dengan nilaian RM1.80 sehari itu tidak dapat pun mengimbangi kenaikan barang-barang asas ini. Jadi naik secara langsung. Apatah lagi, kenaikan ini pula akan menyebabkan barangan lain akan terus menaik. Dan inilah yang dikatakan kita menekan rakyat. Saya tidak nafikan bahawa kerajaan telah melakukan kebajikan pada rakyat. Tetapi dengan hasil mahsul kerajaan, sepatutnya rakyat boleh menerima lebih banyak daripada itu. Itu sebenarnya yang kita bangkitkan. Oleh itu, Datuk Yang Bertuah, Islam menggariskan beberapa konsep dalam dalam perbelanjaan. Antaranya ialah biasanya Islam mengutamakan kepentingan umum ataupun rakyat berbandingkan kepentingan syarikat. Mengutamakan kepentingan rakyat dan umum ini meningkatkan unsur keadilan dan juga unsur kebajikan. Apabila dua unsur ini berlaku, maka kita akan dapat rahmat, kita akan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Kedua, kaedah yang dilakukan di Islam ialah dalam kaedah berbelanja ialah dia ada tiga konsep, iaitu daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat, iaitu dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan mendesak kita akan gunakan apa sahaja keuangan, keperluan yang ada untuk berbelanja. Yang kedua ialah hajiyat ataupun keperluan. Keperluan ini juga bergantung kepada keutamaan dan juga kepada kemampuan. Yang ketiga ialah tahsiniyat, ini pelengkap ataupun kosmetik. Kerajaan nampaknya lebih kepada kosmetik. Banyak tempat-tempat yang diuruskan tempat kosmetik. Kalau kita tengok laporan Ketua Audit Negara, teguran-teguran begitu yang ketara, yakni ketirisan, pemborosan, salah laku, yang ditegurkan oleh Ketua Audit Negara ini sangat merugikan keuangan negara. Dan perkara ini mestilah diambil serius oleh kerajaan yang ada. Pada pandangan saya, Tuan Ketua, banyak mana sekalipun revenue kita, banyak mana sekalipun pendapatan kita, sekiranya kebocoran ini tidak mampu ditangani dengan baik,
maka kita akan kekal dengan defisit, dan defisit kita akan bertambah, hutang kita akan bertambah, dan mau tidak mau rakyat akan dipaksa untuk sama-sama terlibat dalam keadaan yang sedemikian. Jadi dalam hal ini saya ingin bertanyakan kerajaan, apakah langkah-langkah kerajaan untuk mengatasi laporan Ketua Audit Negara ini. Saban tahun Ketua Audit memberi teguran, namun begitu tindakannya seolah-olah tidak diambil ataupun tidak diambil berat. Datuk Yang Bertuah, saya dalam pembentangan baru ini, Yang Berhormat Perdana Menteri menyebut perkataan menggalakkan industri penerbangan. Walaupun perkara ini mengenai lapangan terbang Sultan Ismail Putra ini telah banyak kali disebut. Hari ini juga disebut. Namun begitu jawapannya sangat mengecewakan. Bajet tidak disentuh tidak dimasukkan dalam isu penaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Putra. Saya nak bawa contoh dari sudut keutamaan. Kuantan disenaraikan untuk dinaik taraf. Dan pandangan saya, walaupun dinaik taraf lapangan terbang Kuantan ini, saya merasakan dia tidak dapat menambah jumlah penerbangan. Alasannya mudah. Kuantan Kuala Lumpur, jarak perjalanan dengan kereta hanya mengambil masa lebih kurang 3 jam. Petrol lebih kurang 30-40 ringgit. Naik kapal terbang, masa menunggu dan sebagainya juga mengambil masa 3 jam. Jadi dalam keadaan ini dia tidak produktif untuk menggunakan pengangkutan udara bagi Kuantan. Tetapi bagi Pangkalan Chippa, ianya sangat ekonomik dan dia sangat penting, kerana jarak di antara lapangan terbang, jarak antara Kota Baru ke Kuantan ke Kuala Lumpur mengambil masa lebih kurang 7-8 jam. 7-8 jam antara Kota Baru ke Kuala Lumpur. Petrol mengambil kos lebih kurang 100 ke 150 ringgit. Sama juga kalau menggunakan penerbangan juga dia mengambil masa 3 jam. Lebih kurang 3 jam. Kos kapal terbang, tiket kapal terbang hanya antara RM70 dan RM100 ataupun RM150. Jadi penggunaan pengangkutan udara bagi Kota Baru ke Kuala Lumpur sangat ekonomik, kerana itu yang memajukan. Kerana itulah lapangan terbang ini dari segi kekerapan penerbangannya mencapai sampai 31 penerbangan satu hari. Sangat maju. Yang kedua, kenapa rasional lapangan terbang ini perlu dinaik taraf? Pertama, tanah telah diambil sejak tahun akhir 70-an. Ada lagi jaraknya lebih kurang 1 kilometer. Boleh dipanjangkan airport itu. Lapangan terbang itu dulunya adalah namanya lapangan terbang Pangkalan Chippa, dan kawasan itu pun kawasan saya, kawasan Pangkalan Chippa, dan saya tinggal pun di situ. Yang kedua, rasionalnya ialah dia boleh menjadi hub penerbangan ke Indochina, Thailand, Vietnam, China, Taiwan dan sebagainya. Dia boleh berdikari. Yang kedua, dia boleh jadi hub haji. Dan saya rasa kalau kita bukakan untuk haji, kita akan mendapat sambutan daripada Terengganu sendiri dan selatan Thailand. Dan ini sangat memajukan. Dalam keadaan ini, dia akan dia menaikkan ekonomi negeri dan negara, dan juga dia akan dapat meningkatkan pelancongan untuk negeri dan seterusnya. Yang kedua perkara yang perlu ditekankan, diutamakan juga ialah tebatan banjir. Juga tidak dimasuk dalam bajet tebatan banjir untuk Sungai Golok ke Rantau Panjang, Sungai Golok ke Pangkalan Kobo. Sedangkan di sebelah Thailand sana, tebatan banjir telah pun siap. Dengan ini, bila berlaku banjir, air akan melimpah ke kawasan ini, dan dia akan menjadi sangat berkeperluan untuk disegerakan.
Yang seterusnya saya ingin menyentuh soal di bawah Kementerian Pelancongan. Di kawasan Bekalan Cepa terdapat pantai-pantai baru, pantai-pantai yang belum dibangunkan. Antara pantai-pantai yang terdapat di kawasan Bekalan Cepa ialah Pantai Mekmas, Pantai Kundur, Pantai Cahaya Bulan, Pantai Sabak. Dan ini semua boleh mendatangkan jumlah pelancong yang tinggi ke Kelantan. Sekiranya kombinasi tadi, maknanya lapangan terbang ini dibesarkan, tempat-tempat yang berpotensi untuk dibangunkan ini bangunkan, maka insya-Allah pelancongan bukan sahaja dalam negara, malah yang berkaitan dengan Indo-China juga akan akan datang ke Kelantan. Yang seterusnya, Gua Musang dah keluar. Saya nak menyentuh sikit Gua Musang. Berkaitan dengan royalty. Jadi saya tidak mahu memberitahu soal kerana Gua Musang adalah orang yang terlibat dalam perjanjian tahun 74. Orang baru ni mari dia mentafsirkan undang-undang, tetapi orang yang membuat undang-undang masih ada, boleh dirujuk. Oleh demikian, saya dengan ini mendesak dan juga merayu bagi pihak rakyat Kelantan, berilah royalti itu kepada rakyat Kelantan, dan berikanlah royalti itu kepada kerajaan yang sah, yang dipilih oleh rakyat. Sekali lagi saya ulangi, saya mendesak dan juga merayu kepada bagi pihak rakyat Kelantan, berilah royalti ini kepada rakyat Kelantan melalui kerajaan negeri yang sah, yang dipilih oleh rakyat. Tuan Speaker, seperkara lagi yang saya ingin sebut hari ini ialah perkata berkenaan dengan jenayah. Jenayah semakin hari semakin meningkat. Tembak-menembak macam bandar koboi. 2 hari lepas berlaku di Kota Baru lagi. Jenayah sekolah meningkat 130% 6 bulan pertama tahun ini. Undang-undang kita telah pun kelihatan hebat. Kes senjata api mati, bunuh. Dadah mati. Kes bunuh juga dihukum bunuh. Sepatutnya undang-undang ini sudah pun menggerunkan orang ramai untuk tidak menyertai atau tidak melakukan jenayah. Namun rakyat ataupun jenayah tidak rasa gerun kepada undang-undang yang ada. Kenapa? Saya berpandangan bahawa undang-undang kita seolah-olah dipenjarakan. Undang-undang kita boleh jadi kerana ada campur tangan, boleh jadi kerana ada rasuah, boleh jadi kerana tidak kompetens pegawai-pegawainya, boleh jadi tidak ada kesungguhan. Ini yang menyebabkan penjenayah tidak rasa gerun kepada undang-undang ini. Analoginya saya buat begini. Seekor singa liar digeruni, ditakuti oleh semua binatang. Tetapi seekor harimau atau singa liar ini yang diletak di dalam kandang akan dikencing oleh kucing kurak pun. Jadi menambahkan rang undang-undang, menambahkan hukuman, tidak lebih lagi menambahkan seekor 2 ekor harimau dalam kandang, tidak akan memberi kesan. Oleh hal demikian, saya mengajak kepimpinan Arau Suka, saya ingin mengajak keseluruhan pimpinan, kerana kita sayang pada negara kita ini, bebaskan, carilah, usahalah bagaimana untuk kita tidak campur tangan banyak dalam proses undang-undang ini. Kita jagalah kerajaan kita, pegawai kita daripada terlibat dengan rasuah. Kita atasi kompetensi. Kalau mereka tidak kompeten, kita atasi mereka. InsyaAllah dengan kegerunan kepada undang-undang kita ini, jenayah akan berkurang. Ya, boleh gulung ya, Mat. Mengenai GST, saya rasa saya tak masuk campur dalam GST ini kerana ramai sudah menyentuhnya. Cuma bagi saya GST ini tak lebih daripada pekat tunda lah. Semua dia gasak. Islam suruh kita kutip daripada orang miskin, orang kaya, raya, mati milioner, kita kutip daripada orang miskin.
Kita bangga juga dengan per kapita kita. Tinggi kita kata. Walhal per kapita kita adalah disumbangkan oleh hanya 40 orang multimilioner. Yang 40 orang ini terdiri daripada 32 orang bangsa Cina, 8 Melayu, 2 India ini menguasai hampir 20% daripada kekayaan negara. Jadi per kapita kita pun tidak berapa tepat. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, di dalam melaksanakan bajet ini, kita mesti ingat bahawa kita dipertanggungjawabkan. Saya suka Arab, kebetulan dia ada. Saya ingin memperingatkan dengan firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Nanti di akhirat nanti kita lihat orang-orang mujrimun, orang yang berdosa, orang-orang rasuah, salah guna kuasa, mencuri, merompak dan sebagainya, tunduk terpaku dalam keadaan terhina. Mereka mengakui, mereka melihat dan mereka mendengar. Mereka mengakui kerana mereka melihat akan di depan mereka azab Allah Ta'ala. Pada masa itu mereka berkata, farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Hantarlah aku balik ke dunia semula, aku akan beramal soleh dan jaga baik. Jadi sama-samalah kita ambil ingatan kerana kita semua sayang kepada negara ini. Wallahu a'lam. Terima kasih.